Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Video kali ini aku nak respon pasal kenyataan seorang lebay perleh ni, Ustaz Adli ke apa nama tak tahu. Kenyataan dia yang kata Asy'ariyah dan Mu'tazilah menolak sifat ma'ani Allah Ta'ala. Dia tak sebut Asy'ariyah dengan jelas, tapi bila dia petik buku Ustaz Mahathir Jol dan Tuan Guru Haji Saleh, maka kita dapat tahu kenyataan itu ditujukan kepada Asy'ariyah. Sebab buku tu adalah perbahasan sifat 20. Dan aku sendiri belajar secara langsung dari Tuan Guru Haji Saleh dalam ilmu tauhid. Dalam kenyataan tu, Ustaz Adli ni dia kata kita menolak Allah melihat dan mendengar disebabkan mentakwil dan mentanzihkan Allah Ta'ala. Sebelum aku respon, kita lihat video dia dulu. Dia tak boleh kata tak faham maksud pula. Bila kita tak faham maksud, kita kata tak tahu, tak ada maksud. Dan kita dah jadi Mu'attilah atau kumpulan Jahmiyah yang kita buang maksud, nama dan sifat Allah Ta'ala tadi sebab kemustahilan atau nak bersih Allah dari sifat makhluk. Tak nak kesamaan Allah Ta'ala punya perbuatan atau sifat dengan makhluk punya perbuatan atau sifat. Lepas tu dia buang Allah Ta'ala berkata-kata, melihat, mendengar, dia buang. Totally buang. Sampai dia terpaksa reka kalimah-kalimah baru. Macam melihat jadi pelihat. Jangan kata Allah melihat. Carilah Mahathir Jol punya ceramah dia. Dia ada video dia mengajar, dia sebut yang tu. Begitu juga macam apa? Tuan Guru Saleh Musa, SWT ampun dengan beliau yang meninggal tu, pun dia sama juga. Dan ada video yang dia cakap macam tu. Jangan kata Allah melihat. Dan kita kata kenapa? Dia kata jangan. Jangan kata Allah melihat. Jangan kata Allah berkata-kata. Jangan kata Allah mendengar. Dan jadi serupa macam Mu'tazilah punya fahaman. Sama aja. Walaupun orang kata kami Asy'ariyah, tapi fahaman tu adalah Mu'tazilah punya fahaman. Baik, jelas Ustaz Adli menyatakan kita menolak Allah melihat dan mendengar. Kenyataan dia tu menunjukkan bahawa Ustaz Adli memang jahil dan tak tahu apa pun pasal perbahasan sifat-sifat ma'ani Allah seperti yang dibahaskan oleh Asy'ariyah. Tetapi galak nak mengkritik dan anggap dia serba tahu. Kaedah mengatakan al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Hukum atas sesuatu adalah cabang daripada gambarannya. Yakni, sebelum kita nak hukum sesuatu perkara, maka kita kena tahu dahulu perkara tersebut secara jelas. Bukan ikut rasa-rasa sahaja. Ni orang panggil buat pala tahu. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Maksudnya, dan bagaimana engkau akan sabar terhadap perkara yang engkau tidak mengetahuinya secara meliputi. Surah Al-Kahfi ayat 68. As-Sa'di berkata, terdapat banyak faedah dalam kisah Nabi Khidir bersama Nabi Musa AS. Antaranya, hendaklah suatu perkara itu dicermati dan disemak tanpa segera menghukum ke atas sesuatu sehingga difahami apa yang dikehendakinya, iaitu maksud. Isu melihat dan perlihat ni khilaf hanya pada terjemahan sahaja. Itu pun dalam kalangan ulama Nusantara sahaja. Ada kitab yang terjemahkan sifat sama' basar dan sifat-sifat ma'ani yang lain dengan dimulai dengan me dan ber. Contohnya melihat dan berkata-kata. Seperti dalam kitab Faridatul Faraid dan lain-lain kitab. Ada yang terjemah dimulai dengan per. Contohnya perlihat, pendengar. Seperti dalam kitab Baquratul Amani, karangan Pak Da'i Mekah. Jadi dalam buku Ustaz Mahathir tu, nak bagi tahu terjemahan sifat sama atau basar yang tepat ialah pendengar dan perlihat atas makna ismi. Bukan mendengar dan melihat. Kerana mendengar dan melihat itu terjemahan bagi takluk atau tugas atau fungsi sifat-sifat tersebut atas makna masdari. Contohnya Allah mendengar dengan sifat pendengarnya. Jadi mendengar tu takluk dan sifat pendengar tu adalah sifat. Ini bukan isu menafikan sifat-sifat Tuhan. Ya, Mu'tazilah menolak sifat-sifat ma'ani kerana sifat-sifat ma'ani adalah wujudi, jenis yang ada diri dan qadim. Oleh kerana zat Allah Ta'ala qadim dan sifat-sifat ma'ani Allah Ta'ala pun qadim, maka Mu'tazilah tolak sifat-sifat tersebut kerana berlaku ta'addudul qudama, yakni berbilang-bilang qadim. Pun begitu, ulama tidak mengkafirkan Mu'tazilah, hanya menyesatkan dan membida'ahkan akidah Mu'tazilah kerana Mu'tazilah tidak mengisbatkan lawan bagi sifat-sifat tersebut. Contohnya, Mu'tazilah kata Allah tidak ada sifat kudrat, tapi dalam masa yang sama mereka tidak mengisbatkan lawan sifat kudrat, iaitu lemah. Mereka tetap mengatakan Allah berkuasa dan tidak lemah, tetapi bukan dengan sifat, bahkan dengan zat. Kita Ahli Sunnah wal Jamaah
Asy'ariyah Maturidiyah menetapkan sifat-sifat Allah, bukan seperti yang didakwa oleh Ustaz Adli pada tahun itu. Adapun Allah melihat dan mendengar, tidak ada siapa pun yang menafikan, sama ada Ahli Sunnah, Asy'ariyah Maturidiyah atau Mu'tazilah. Kerana sesiapa yang menolak Allah melihat dan mendengar, dia akan jadi kafir. Jadi dakwaan Ustaz Adli yang kata kita menafikan Allah melihat dan mendengar, itu satu tuduhan yang berat. Mungkin dia tak ada niat nak mengkafirkan, tetapi ini kerana dia terlalu bodoh dalam mengkritik perkara yang dia sendiri tak faham dan tak jelas. Kalau Asy'ariyah Maturidiyah ni tolak sifat-sifat Allah, apa faedahnya kita belajar sifat 20? Dan ini bukan isu takwil, kerana nak mentanzihkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sifat-sifat tersebut bukan dari kategori perkara mutasyabihat, bahkan semuanya muhkamat. Kesimpulannya, bila kita nak kritik sesuatu, maka kita perlu tahu dengan jelas perkara yang kita nak kritik itu. Nak kritik akidah Syiah, kita kena jelas dulu akidah Syiah dia macam mana. Nak kritik akidah Mu'tazilah, kena jelas dulu akidah dia macam mana. Jangan buat palatau. Kalau tak, jadi macam ustaz ni lah. Orang faham lain, dia faham tang lain. Orang bincang lain, dia bincang kod lain. Jangan buat macam tu. Dari orang tak tahu hang tu bodoh, dah jadi macam ni, semua pakat tahu hang tu bodoh. Tak tahu, lebih baik diam. Seperti sabda Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut." Yang bermaksud, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap yang baik atau diam. Bukhari, hadis nombor 6019. Sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.